أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Artinya mengetahuikan segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya. Qala muallif rahimahullah taala alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah Allah taala curahkan kepada kita semua, sama ada nikmat yang umum, yang khusus, yang muttasilah ataupun munfasilah, atau apa-apa saja taksimat, pembahagian-pembahagian yang dibuat oleh para alim ulama tentang puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Walau apapun, alhamdulillah Subhanahu wa taala. Segala puji, sebanyak mana pun afraq puji. Afraq puji itu adalah tidak ada had. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Seandainya kamu mengira membilang akan nikmat-nikmat Allah taala, kamu tidak boleh nak menhinggakan akan dia. Tak boleh buat had, sakatan. Jadi itu dia panggil merujuk kepada afradun ni'mah. Afraq ni makna butir, makna tiap-tiap satu nikmat yang kita terima daripada Allah Ta'ala tu tak terbilang, tak terhingga. Namun begitu ulama-ulama telah membuat pembahagian supaya kita mudah orang panggil ingat dan juga mudah faham setiap nikmat itu. Orang panggil sekian banyak nikmat itu dia ada persamaan-persamaan. Maka jenis-jenis nikmat yang ada persamaan begitu, maka itulah dibahagikan. Maknanya puji baik, syukur baik, supaya mudah kita fahami jenis-jenis ataupun cara-cara nikmat itu. Jadi tak kira nikmat apapun, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang sedang kita nikmati sekarang ialah nikmat yang khusus dan dia panggil min daqaiq ni'am, daripada nikmat yang halus-halus, sebagaimana yang telah kita bahas dulu dalam kata Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi alhamdulillah, setelah agak sekian lama kita bertawakuf, maknanya kita berehat daripada membaca kitab Faridatil Farid ini. Alhamdulillah hari ini kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang oleh Allah Taala untuk menyambung semula kitab Faridatil Farid, merupakan teks yang paling popular lah kepada umat Islam di Nusantara, khususnya selatan Thailand dan juga di Malaysia ini. Daripada masa dahulu lagi sehingga sekarang ni, kerana terlalu dah banyak kitab,
baik kitab jawinya, kitab-kitab modennya, maka begitu pilihan-pilihannya ia jadi banyak. Tapi sebelum adanya kitab-kitab yang baru ni, termasuk Misbahul Munir itu baru. Ini Syekh Ahmad Fatani itu dulu lagi, dan maknanya menjadi teks yang paling utama lah, sebagaimana kitab Musalli merupakan teks yang paling utama dalam bab memahami pelajaran salat, makna sembahyang. Begitulah juga dalam Aqidatul Tauhid, maknanya kitab yang paling popular tak lain tak bukan ialah kitab Faridatul Faraid, yang mengambil tarik ataupun jalan yang agak berbeza daripada para muallifin yang lain-lain, yang kerana kebanyakan kitab-kitab Arab, kitab-kitab Jawi, kitab Melayu ni semuanya kebanyakannya harus perdananya ialah mensyarahkan akan matan Ummul Barahin bagi Syekh Sanusi. Begitu makna kita Aqidatun Najih Darussalam dan lain-lainnya kecil-kecil, semuanya duk syarah. Kita Arab pun macam tu juga. Mana Syekh Ahmad Fatani mengambil satu pendekatan yang berbeza dengan menyusunkan orang panggil susunan ataupun olahan, mana huraian ilmu akidah tauhidnya itu ialah dengan cara yang tersendiri. Tetapi masih lagi tidak lari daripada orang panggil tartib aturan huraiannya itu. Itu makna dia tak lari lah daripada aturan yang asal. Sebegitulah setiap ilmu itu dia ada madah-madah yang didahulukan mengikut tartib-tartibnya yang biasa-biasa begitu. Begitu masih lagi berlaku khilaf di antara para muallifin, para penulis-penulis kita. Mereka menyusun itu, dia punya konten, dia poin ataupun madah-madah dia tu kadang-kadang tak serupa. Kadang-kadang semua muallif itu duduk di depan, muallif lain pula duduk di tengah ataupun di belakang begitu. Tetapi di sana dia ada satu cara yang sudah yang menjadi orang panggil arus perdananya begitu. Begitu ada terkadang muallif itu, setengah-setengah muallif itu dia menyalahi daripada tarik yang biasa-biasa itu. Tidak ada apanya, maksudnya mempelbagaikan, dan salah satu pada tanawu, dan tanawu ini satu perkara yang penting. Kepelbagaian ini, kerana kita manusia ni kita tak suka benda yang sama. Begitu dalam dakwah, dalam penulisan kitab, penulisan ilmu, begitu kitab-kitab yang membicarakan madah yang sama, subjek yang sama, begitu ada kepelbagian tarik, mana cara mereka itu dari segi mudah. Ada muallif-muallif yang sengaja menukarkan ibarat kitab mereka. Ini sebagai imtihan, sebagai ujian dan juga tamrin. Tamrin ni melatih, tadrib latih supaya bila kita sudah biasa bertepuh dengan berhadapan dengan ibarat-ibarat yang susah, itu secara tak langsung itu adalah tamrin. Jadi setiap muallifin tu dia punya orang panggil matlamat dia. Kerana ada orang lain masuk muallif yang lain melakukan satu cara, mereka mencuba cara yang berbeza supaya di sana ada kepelbagaian. Baiklah, alhamdulillah sekali lagi kita dapat berjumpa semula untuk kita menyambung pelajaran kita. Kita berhenti pada kata artinya itu adalah dia panggil tafsir, yakni dalam bahasa Arabnya yakni ataupun harfu tafsir ai. Kalau kita dah biasa dengan kita Arab, ai itu maksudnya artinya. Ai ataupun yakni artinya mengenal ia akan Allah Ta'ala. Mengenal ia akan Allah Ta'ala itu artinya apa dia? Yakni lebih orang panggil lebih detail lagi makna dia. Maksud mengenal ia akan Allah Ta'ala, bagaimana rupa dia, taswirnya macam mana. Jadi itulah artinya mengetahuikan segala hukum sifatnya, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengetahui segala mana hukum segala sifat Allah Ta'ala. Hukum apa dia? Hukum tu yang kita nak faham. Hukum tu kalau kita ambil asas bahasa Arabnya dia panggil isbatu amrin au nafyuh. Itu makna hukum. Isbatu amrin, menetapkan suatu perkara atau menafikan akan dia. Itu makna hukum. Bahasa Melayu kita ni mudah saja. Hukum itu bahasa Melayu kita panggil keputusan. Itu makna hukum. Kalau hakim itu orang yang membuat keputusan. Kalau mahkum, benda yang dihukumkan. Maknanya benda yang dihukum, mahkumun alaih, orang yang dihukum di atasnya, benda yang dihukumkan di atasnya. Wajib ke, maknanya kalau hak syarak, hukum syarak, wajib ke, mana sunat ke, makruh ke, haram ke, mubah ke, makna harus ke. Itu terkena di atas mahkumun alaih, benda yang dihukum di atasnya.
Seperti kita kata memakan nasi, apa hukumnya? Makan nasi, apa hukumnya? Itu makna makan nasi itu dipanggil mahkumun alaih, benda yang dihukum di atasnya. Siapa yang membuat hukum itu syari', mana yang membuat syarak itu Allah Subhanahu wa taala, itu hakim. Jadi keputusan itu keputusan terhadap makan nasi itu apa dia? Itu makna hukum. Jadi al-hukm itu, hukum itu maknanya kita isbatkan. Isbat maksudnya menetapkan suatu perkara. Seperti kita kata, saya makan nasi, saya sudah sarapan. Itu makna kita menisbatkan sudah sarapan. Ataupun menafi, saya belum lagi sarapan. Itu hukum. Cuma kita tak bercakap dari segi orang panggil amalan. Bercakapnya kita tak kata saya menghukumkan sudah makan nasi. Tidak. Maksudnya perbuatan kita menisbatkan sesuatu perkara. Sesuatu perkara itu tak kira lah perbuatan ke, kejadian ke. Bahasanya benda tu sungguh berlaku, bahasanya benda tu ada. Itu maknanya kita menghukumkan dengan cara menisbatkan ataupun kita menafikan. Baiklah, arti mengenal Allah Subhanahu wa taala apa dia? Mengetahui hukum segala sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut secara umumnya, secara borong, secara ijmal, iaitulah sifat-sifat kamalat, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat kesempurnaan. Tetapi begitu ada setengah daripada mu'alif itu menambahkan seperti kita alladhi yalikhu bihi, yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kerana nak meraihkan istilah kita makhluk. Istilah kita makhluk itu maksudnya yang sempurna bagi kita makhluk. Sebenarnya kalau kira hakikatnya bukan sempurna. Contoh dia, misalnya Allah Ta'ala tidak ada pasangan, Allah Ta'ala tidak ada anak, itulah yang sempurna. Tapi kalau disebutkan kepada kita tidak ada pasangan, tidak sempurna hidup kita, tidak ada anak, sudah ada pasangan, ada orang yang sudah ada pasangan sampai 10 tahun masih lagi belum mendapat anak, maka mereka berdua ini bercakap, tak sempurna lagi hidup kita. Tidak ada anak itu tidak sempurna. Jadi kalau kita nak katakan Allah Ta'ala tak ada pasangan, tidak sempurna, itu tak betul lah. Sebab itulah dikatakan makna yang layak dengannya. Tetapi kalau kita nak memakai istilah sempurna yang sejati, yang sebenar, tak perlu takyid, tak perlu diqaidkan dengan yang layak dengannya dengan Allah Ta'ala. Karena sempurna yang sebenar itu tidak perlu kepada pasangan. Yang kita ni nak kepada pasangan kerana apa? Kerana kita tak sempurna. Kalau kita sempurna, kita tak berhajat kepada pasangan, kita tak berhajat kepada anak-anak. Nak kepada pasangan untuk memenuhkan hati kita. Nak mendapatkan anak juga untuk mencurahkan kasih sayang. Allah Ta'ala beri kepada kita bekalan kasih sayang di dalam hati kita. Jadi kalau tak ada tempat kita nak curah, itu jadi masalah lah. Maksudnya orang panggil perlu kita tumpahkan kasih sayang itu kepada dia punya orang panggil orang yang tertentu ataupun apa-apa yang tertentu. Maka kita nak kepada anak, kita nak berkasih sayang. Jadi begitu kita ni makna sempurna dengan sesuatu yang lain. Jadi kaedah sempurna makhluk dengan sempurna Allah Ta'ala itu makna tak sama dah. Allah Ta'ala sempurna yang sebenar, hakiki. Kita ni tak sengoti, majazi sahaja. Ya, sebab itu dalam kitab kita ni lagi akan datang dia sebut sifat kamalah yang layak dengannya dengan Allah Ta'ala, supaya orang panggil jangan mana yang layak itu kerana meraihkan istilah sempurna makhluk ni. Tu. Baiklah, mengetahui segala hukum sifatnya. Sifat Allah Ta'ala apa dia? Sifat Allah Ta'ala dia ada sifat secara kita panggil pembahagian-bahagian ataupun secara tafsilinya. Contohnya sifat qudrah Allah Ta'ala, sifat irada Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah Ta'ala. Apa hukum yang berlaku di atas sifat-sifat Allah Ta'ala ini? Seperti kita katakan sifat qudrah Allah Ta'ala. Qudrah Allah Ta'ala, apa hukum keputusan di atas sifat qudrah itu? Qadim, sedia kala. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah, sifat qudrah Allah Ta'ala itu qadim sebagaimana zatnya, tidak ada permulaan. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada permulaan, tidak ada tarikh mulanya. Itu salah satu daripada hukum sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sifat Allah Subhanahu, sifat Tuhan itu qadim, dan juga baqi maknanya kekal selama-lamanya, dan juga hukum-hukumnya lain. Itu dia panggil hukum segala hukum sifatnya Allah
dan segala hukum ketuhanannya nyonya Allah Subhanahu Wa Taala lain pula. Perkataan ini sebab itulah bila kita belajar ilmu akidah tauhid ini, orang tak perasan sebenarnya kita juga akan memperhaluskan tentang istimalul lughawi, penggunaan bahasa kita. Yang kita bercakap setiap hari ini, kita ni tidak meraihkan kaedah-kaedah mana tata bahasanya, dan pengertian sesuatu kalimah itu tidak diperhaluskan dan tidak digunakan dengan secara tepat. Sebab dari segi orang panggil percakapan pasar kita, ke mana percakapan kita yang biasa-biasa ini, itu tidaklah orang panggil menuju kepada suatu keputusan yang tepat. Dia tidak sebagaimana bahasa undang-undang, sama dengan bahasa fiqh. Bahasa fiqh itu samalah dengan bahasa undang-undang. Dia mesti menggunakan perkataan yang tepat untuk merujuk kepada suatu makna yang tepat. Dia tak boleh menggunakan sebarang bahasa yang akan menyebabkan kekeliruan berlaku kepada manusia untuk memahami hukum itu. Dia fiqh itu ialah makna bayanul hukmi, menyatakan hukum. Jadi begitulah juga untuk orang panggil tidak berlaku kesilapan-kesilapan di dalam memahami arti cara ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ianya mukhalafah, itu kata kuncinya dengan tata cara arti kata cara kita makhluk ini, maka mestilah kita memahami setiap perkara itu dengan orang panggil tepatnya. Maka perkataan Tuhan dengan ketuhanan itu perlu dibezakan. Dia semacam kalau kita Tuhan, ketuhanan, jadi bahasa Arabnya ilahun dengan uluhiyah. Kalau kita manusia, insan itu ialah zat yang jadi manusia tu. Kemudian yang mentahakukkan makna yang menjadikan sungguh sematinya, yang memantapkan kejadian manusia itu apa dia? Insaniyah maknanya kemanusiaan. Apa dia kemanusiaan? Ciri-ciri khas, yakni sifat-sifat yang khusus yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia, sehingga dengan itulah dia jadi terbeza daripada makhluk yang lain. Makhluk hayawanat, jamadat. Hayawanat mana binatang-binatang, jamadat itu maksudnya mana benda-benda yang kaku, meja kayu, batu, toko kayu, toko batu, dan segala orang panggil perkara-perkara yang tidak hidup, yang tak bernyawa, itu dia panggil jamadat. Jadi begitu terbezanya kita itu dengan bukan semata-mata fizikal kita, tubuh badan kita yang zahir itu tidak. Kalau tidak, mengapa ada orang boleh mengatakan bahawa si anu itu, kalau bahasa Kelantan bahasa menate, bahasa menate mamak ni, panggil menate. Menate itu makna binatang. Mengapa diitelokkan perkataan binatang itu kepada manusia? Adakah kerana di dahinya tumbuh tanduk, ataupun di punggungnya tumbuh ekor? Maknanya fizikalnya musyabahah, nak serupa dengan binatang, maka dikatakan dia itu binatang? Bukan. Yalah, memanglah zaman kita ni zaman yang telah teruk dah, zaman yang telah rosak. Dia panggil zaman fitnah, zaman azlah. Rosak makna manusia dah. Zaman tidak rosak, ahli zaman itu rosak. Manusia jadi rosak. Tengok dalam YouTube, dalam TikTok itu, mereka ubah fizikal mereka dengan tatunya menyeluruh tubuh. Kemudian dia bubuh tanduk di dahinya, begitu di hidungnya lubang itu dibuka, dan macam-macam dia buat. Jadi manusia itu, dan memang secara nyatanya mereka tu nak jadi macam binatang. Itu teruknya orang panggil akhlak manusia telah runtuh seruntuh-runtuhnya. Jadi sebenarnya sebelum runtuhnya fizikal manusia itu, maknanya yang runtuhnya ialah akhlak, mana perangai tabiat mereka. Jadi apabila akhlak mereka itu menyerupai dengan akhlak itu makna perangai binatang, maka musyabahah makna serupa. Ada kesudahan, dia syibih, dia ada mislun. Misil ni maksudnya mislun, ni kita belajar misal laisa kamitslihi syai'. Mana misil, kalau kata misil itu maksudnya penyerupaan secara menyeluruh, jami'. Kalau kata syibih, musyabahah tu ada satu juzuk, satu perkara yang menyerupai makna sesuatu itu dengan perkara yang lain. Kalau nazir, satu lagi dia ada ini, tiga perkataan yang paling popular. Nazirun, Allah Ta'ala ni la nazira, la mithla, la syabiha. Tidak ada yang syibih dengan Allah Ta'ala, tak ada yang mithil dengan Allah Ta'ala, tidak ada nazir dengan Allah. Nazir ni ialah aksar juz, maknanya aksar juz'iyah,
maknanya kebanyakan daripada mana yang benda yang disumpah kita mana ada persamaan. Jadi beberapa perkataan itu dia ada begitu sedikit perbezaan. Itu juga sebagaimana yang saya beri tekankan tadi, bahasanya setiap perkataan itu mesti dibezakan, supaya kita tidak tergelincir daripada fahaman. Jadi insan manusia, insaniyah kemanusiaan, dia mudah ya maksudnya. Kalau bahasa Arab dia tambah, dia panggil ya nisbah, al-yaun nisbah, yaun nisbah. Yakni mana kalau orang Malaysia dia panggil Maliziyun, dia kena ada ziyun. Cuma bila orang jadi Malizi maknanya dia kena ada ya nisbah yang dibangsakan kepada Malaysia, maksudnya orang Malaysia. Jadi maknanya insan itu tubuh yang jadi manusia itu begitu. Masuk kejadian tubuh yang zahirnya berbeza, tetapi itu bukanlah yang sebenarnya untuk membezakan manusia dengan binatang atau dengan jamadat. Kekhususan dari segi zahir tetapi akhirnya apabila manusia telah melampaui daripada insannya dia, maka layaklah dia diklasifikasikan sebagai hayawan juga. Bukan kerana perubahan fizikal dia. Jadi ilah makna Tuhan, zat yang jadi Tuhan. Rasul, zat yang jadi Rasul. Nabiyun ataupun nabiun, dia ada dua versi. Mana nabiyun itu zat yang jadi nabi, tapi kalau nubuwah, sifat-sifat yang khusus orang yang menjadi nabi itu apa dia? Itu yang menjadikan terbezanya dia. Itu dipanggil perkara yang menjadi titik tolak kepada ya tamayyazu. Tamayyuz, ma'rifah, pengenalan itu ditafsirkan dengan makna tamayyuz, boleh membezakan Tuhan yang sebenar dengan Tuhan yang palsu, nabi sebenar dengan nabi yang palsu, suatu yang sebenar dengan suatu yang palsu, itu boleh dibezakan. Itu maknanya kenal. Jadi maknanya risalah kerasulan, Rasul yang jadi Rasul, jadi uluhiyah ialah sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia punya hukum kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Arti kata mengenal Allah Taala itu ialah mengenal segala hukum sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal hukum ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Gabriel hukum ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah kesimpulan kepada pelajaran pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah al-istighna, mana istighna'ul ilahi an kulli ma siwah. Istighnanya Allah Taala itu dia panggil hukum ketuhanan Allah Taala, terkayanya Allah Taala daripada tiap-tiap perkara yang lain. Terkaya ini maksudnya tidak berhajat. Allah Taala tak ada berhajat, ditandai oleh sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Sebagaimana ayat Quran, huwal hayyul qayyum, al-qayyum, yang berdiri dengan sini maksudnya tak berhajat, tidak bergantung kepada yang lain daripada dia. Jadi itu dia panggil hukum ketuhanan Allah Taala, istighna'ul ilah, maknanya terkaya Tuhan, mana Allah Subhanahu Wa Taala an kulli ma siwah, daripada tiap-tiap yang lain daripadanya. Mana Allah Ta'ala tak berhajat kepada apa-apa, kepada siapa-siapa, kepada tempat, kepada tak ada. Maka itu menafikan apa dia? Kepentingan. Wujudnya kepentingan bagi diri Allah Ta'ala dalam memperlakukan apa-apa perkara. Allah Ta'ala menjadikan makhluk, Allah Ta'ala memerintahkan manusia menjadi hamba-Nya dan melakukan ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala memerintahkan manusia mengerjakan apa-apa itu bukan kerana ada kepentingan bagi dirinya. Kalau kita makhluk ini tidak sunyi, kita makhluk tidak sunyi daripada ada kepentingan. Apa-apa tindakan kita ada kepentingan untuk manfaat diri kita, untuk manfaat keluarga kita. Jadi Allah Ta'ala tidak berkepentingan, mana perbuatan Allah Ta'ala adalah khalis, mana bersih daripada mana kepentingan. Bermakna apa pun yang Allah Ta'ala buat itu bila tidak ada kepentingan diri, maka perbuatan itu perbuatan yang dimaksudkan diri perbuatan itu untuk yang ditujukan perbuatan itu. Maksudnya bukan untuk kepentingan Allah Ta'ala, tapi untuk kepentingan kita hamba dia. Itu pelajaran-pelajaran yang terakhir. Jadi hukum ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah maknanya istighna Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain, dan al-iftiqaru kulli ma adah. Ini kita seolah-olahnya kalau kita faham, kita dah terkesan kan, kita kena kata cepat al-iftiqari kulli ma adah. Kita idafah dia tu kena cepat. Sebab apa? Sebab iftiqar ini muallif kita rahimahullah taala juga menjagakan, membuat tambih.
Ini sangat penting supaya orang tidak salah faham. Sebab orang mengatakan bahasanya sifat ketuhanan Allah Ta'ala itu istighna, sifat Allah Ta'ala itu sifat istighna, disimpulkan segala sifat-sifat itu sebagai sifat istighna dan juga sifat iftiqar. Iftiqar itu ialah iftiqar kulli ma adah, makna makhluk kepada Allah. Bukannya iftiqar itu sifat Allah Ta'ala. Tetapi dipanggilkan itu sifat Allah Ta'ala itu dengan maksud tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala itu berhajat kepada Allah. Bukan itu yang berhajat kepada makhluk, tidak. Situ nak kena jaga. Kerana telah dikatakan bahawasanya sifat Allah Ta'ala itu makna istighna dan juga makna iftiqar. Itulah hukum ketuhanan Allah Ta'ala ialah mana terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain, dan semua yang lain daripada Allah Ta'ala itu pasti berhajat kepada Allah Ta'ala. Mana yang jadi Tuhan itu adalah suatu zat yang mana semua perkara itu berhajat kepada dia. Kalau ada satu saja yang tidak berhajat kepada Allah Ta'ala, maka gugur kelayakan Allah Ta'ala itu jadi Tuhan. Jadi kita katakan begitu, maksudnya memang tidak ada pun, sebutlah apa virus ke komen ke makhluk yang paling halus, ataupun yang kita boleh nampak lalan, korup, semua berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dia panggil hukum, maknanya ketuhanan, segala hukum ketuhanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Qala muallifu rahimahullah taala, dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu. Memang tak sunyi hidup kita ni daripada dua perkara, al-wasail, al-maqasid. Al-wasail itu yang menyampaikan kepada suatu perkara yang lain. Satu lagi al-maqasid itu hujung jatuhnya apa dia? Rizaq yang terakhir. Jadi al-maqasid itu ialah al-maqsudu bidzatihi, yang dimaksudkan dengan dirinya. Begitu dibahagikan oleh ulama ibadah, ada ibadat wasilah, ada ibadat maksudah. Seperti kita kata wudu itu ialah wasilah, wasail. Orang tidak mengambil wudu semata-mata berwudu, walaupun memang boleh dan memang kita digalakkan, dianjurkan supaya sentiasa di dalam keadaan berwudu. Tapi wudu itu sebenarnya adalah syarat, bermakna dia itu adalah wasail. Syarat ni benda-benda yang menyampaikan kepada benda lain. Nak buat masjid ada syarat dia, kena ada bumi. Kena ada bumi, tak ada bumi nak buat masjid macam mana? Tu. Syarat tu dia panggil syarat, bukan rukun. Tu kita kena biasa. Sesuatu yang wajib itu kadang-kadang syarat, kadang-kadang rukun. Jadi wasail, dia ada wasail, ada maqasid. Wasail itu ialah perantaraan yang menyampaikan. Itu yang dimaksud, dan kena tahu juga segala perkara, segala yang membawa kepada mengetahui demikian itu. Apa demikian itu? Yakni segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya Allah Ta'ala. Apa yang membawa kepada kita ni boleh tahu segala hukum sifat Allah Ta'ala? Apa yang membawa kepada kita boleh mengetahui segala hukum ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka itu pun juga menjadi mana wajib juga. Sebab ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun, itu kaedahnya. Begitu juga yang haram, mana hak wajib, apa-apa saja yang tidak jadi sempurna yang wajib malaikat dengan dia, maka dia jadi wajib. Dia yang haram pun begitu juga, wasailnya dan juga maqasidnya. Ma adda ilal haram fa huwa haramun. Apa saja yang membawa kepada haram, berlakunya perkara haram, terjadinya kepada melaku benda yang haram, maka dia pun haram juga. Walaupun benda tu adalah mubah, harus, misalnya naik motor, naik kereta boleh jadi haram, boleh jadi wajib. Melihat kepada maqasidnya. Naik motosikal untuk pergi mengerjakan maksiat, itu contoh yang paling mudah. Maka naik motor tu haram juga. Apa saja perkara yang menyampaikan kepada perbuatan yang haram, maka dia haram. Apa saja yang membawa kepada yang wajib, kalau tidak ada pilihan yang lain, maka dia adalah wajib. Malaikat yang membawa kepada wajib itu ada beberapa alternatif, ada beberapa pilihan, maka secara ta'ayyun satu benda itu tidaklah wajib. Cuma mengambil salah satu daripada jalan itu adalah wajib. Sebab itu yang menyampaikan kita kepada maksud. Jadi maksud yang tertinggi itu ialah ma'rifatullah. Maksud yang tertinggi itu ialah ma'rifatullah, dan itulah asasnya. Kenapa tajuk kita jangan kehilangan tajuk ataupun lari topik, orang panggil. Kita hidup di dunia ni, kita kena sentiasa sedar dengan tajuk hidup kita atas dunia apa dia.
Dua saja ni. Kita ambil daripada kitab Minhajul Abidin. Contohnya yang pertama, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah Ta'ala Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit dan daripada bumi sama juga, yakni 7 lapis juga, balah tu juga mana sama juga 7 lapis, dan apa saja yang ada di antara langit dengan bumi itu tujuannya ialah lita'lamu, supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, isyarat kepada sifat qudrat, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, isyarat kepada sifat ilmu. Kedua-dua itu ialah mengisyarat kepada ma'rifatullah secara menyeluruh. Jadi Allah Ta'ala buat langit bumi ini tujuan kepada dia, dan apa yang ada di antara langit bumi untuk kita boleh mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kaedah kita ni at-tafakkuru fi ba'dil masani' yadullu ala ba'di sifati sani'. Kita berfikir kepada kita berfikir kepada masani', kepada masani', karya-karya, produk-produk, pembuatan-pembuatan, itu dipanggil masani'. Masani' mana masna', masnu'. Tu masnu' kalau bahasa dia tak panggil masnu'. Dia dijamakkan dia jadi masani' ataupun mana masnu'at. Itu dia ada, mana ada beberapa perkataan masnu'at kalau dijamakkan ataupun masani'. Masani' itu ialah produk, karya. Jadi kita melihat, kita membuat perhatian, kita mengkaji, kita menganalisa terhadap sesuatu produk, membawa kepada kita faham kepada ba'di sifati sani', kepada sebahagian daripada sifat sani'. Tukang yang membuat produk itu. Tengoklah kepada apa produk, kapeknya, pemasangan mozaiknya, khidmat-khidmat urutannya, menguruk. Jadi itu produk juga mana pembuatan, mana khidmat Jadi tukangnya itu kan urut jadi maksudnya bagaimana kita mengenali bahasanya tukang urut itu memang betul-betul seorang yang sangat mahir dan adalah seorang yang benar dia itu sebagai tukang. Sebab tukang ini, istilah tukang itu ialah seseorang yang mahir dengan bidang dia. Jadi kalau yang tak mahir itu sebenarnya bukan tukang, dia panggil yang menyamar jadi tukang. Yang menyamar jadi tukang ini banyak. Jadi sebab itulah ciri-ciri tukang yang mahir itu bagaimana untuk membezakan tukang yang mahir dengan tukang yang kalau istilah orang agak mana kalau pemain bahu pokoknya itu maksudnya yang tak mahir. Jadi maksudnya begitu kita mengenali tukang produk itu melalui produk dia. Begitu anak yang dipuji, yang berbangganya, yang bergebah lobedonya ialah bapak dia. Karena anak dia itu ialah produk dia. Kenapa awak nampak happy, nampak suka? Saya puji anak awak, memanglah. Puji anak kita, apalagi kita. Anak kita tu produk kita. Sekalian alam ini adalah produk-produk Allah Ta'ala, karya-karya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemanapun kita halakan basar kita, pandangan kita, pemandangan kita kepadanya, maka akan jatuhlah pemandangan kita itu kepada kejadian-kejadian dan produk-produk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa tidak kita berinteraksi dengan kejadian alam ini, itu membawa kepada kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dialah sahaja yang menjadi, Allah panggil yang mencipta, yang menjadikan semua kejadian alam ini. Maka dengan kita memerhatikan kejadian-kejadian itu membawa kepada kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itulah memang sengaja sengalim pisah dah Allah Ta'ala jadikan mana langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu untuk menjadi sebagai wadah, dipanggil wadah, mana alat untuk menjadi suatu perantaraan untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Yang mana kejadian alam ini dijadikan sebagai barahin. Barahin makna burhan-burhan. Dalam akidah tauhid dia panggil burhan, maknanya ialah dalil. Dalil nak panggil dalil pun boleh juga dalil. Tapi dengan lebih khususnya maknanya dalil-dalil di dalam ilmu akidah tadi dipanggil sebagai burhan. Burhan itu maksudnya makna berpegang kepada dalil itulah. Mana dalil itu ialah tempat berpegang bagi fikrah kita. Sesuatu yang kita anuti, yang kita capai dengan fikrah kita itu tanpa ada dalil, maka fikrah kita itu tak dapat nak berpegang. Bila tidak ada tempat berpegang, maksudnya fikrah kita akan jadi hanyut. Jadi bila tidak ada dalil itu maknanya orang awak mari fikrah-fikrah yang lain kita boleh yalah juga, betul juga sebab fikrah kita tidak berpegang kepada apa-apa. Jadi sebab itu kita kena ada dalil. Dalil itu memantapkan lagi, mengemaskan lagi. Jadi menjadi tahakkuk mana apa-apa pegangan kita dan fahaman kita. Pengertian kita terhadap segala sesuatu itu dia jadi tahakkuk.
Cuma kita orang Islam tu dalilnya ialah dia ada dua, ada akli, ada nakli, Quran. Setelah tercapainya, sebab itulah yang kita nak bincangkan ini ialah hukum akal dulu. Setelah tercapainya ilmu yakin, barulah boleh iktimak kepada Quran, hadis. Kalau tidak sampai kepada tahap ilmu yakin, Quran itu tidak memberi kesan kepada orang kafir. Kita sebut nas dia, dalil dia Al-Quran, ayat Quran, kita baca-baca. Mana dia boleh terima? Kerana dia tak beriman kepada Al-Quran. Ilmu yakin itu makna tahap yang paling rendah berdasar kepada dalil-dalil. Ilmu yakin itu yang membawa kepada kesimpulan yang biasa kita sebut amantu billah wa ma qala Allah wa amantu bir rasul wa ma qala rasul. Aku beriman kepada Allah dan apa yang difirmankan olehnya. Aku beriman kepada Rasul dan apa yang disabdakan olehnya. Setelah itu, bila berlaku kesimpulan begitu, barulah kita itu didedahkan kepada Al-Quran. Kerana beriman kepada Allah, apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira masuk akal tak masuk akal, munasabah tak munasabah, kerana itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib kita terima. Maka begitu ialah sifatnya orang yang beriman. Sifat yang beriman, Islam lain pula. Itu kita dah bicara tu. Iman, dia kita nampak iman itu bagaimana sifatnya. Islam itu bagaimana sifatnya. Dengan sebab itu timbulnya istilah nifaq. Sebab apa ada nifaq? Sebab maknanya iman itu tidak mantap. Jadi setelah sampai kepada kesimpulan ilmu yakin itu, maka apapun ayat Quran itu diimani dan dipercaya, dibenarkan, tasdik. Maka apapun yang disebut oleh Allah Ta'ala, itulah yang menjadi pedoman yang terasnya. Begitu juga maqalatul Rasul. Banyak umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahasanya innamal qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Umpama contoh, hanya saja kubur itu ialah satu taman daripada taman syurga, dan boleh jadi satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Jadi dalam kubur ini dia ada dua situasi, ada dua keadaan. Pada masalah itu juga, dan akhir sudah pun lagu itulah. Atas dunia ni, di atas dunia ni tempat yang bercampur gaul habis. Dia panggil berlaku mukhalatah, takhalut di antara yang baik dengan yang tak baik, yang jahat, antara yang bersih dengan yang cemar. Atas dunia ni tempat jadi bercampur baul habis. Kita tak boleh nak bezakan, tak boleh nak suku-suku, nak asik-asikan. Kadang-kadang suaminya soleh, isterinya talihah, mana suaminya bagus dalam agama, isteri jahat. Kadang-kadang isteri salihah, tu laki pula, suami pula talih, mana jahat. Nabi Lut alaihissalam, orang jatuh comel mari rumah bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam. Isteri dia sendiri yang main peranan, tubik keluar ikut dapur, pergi royak kepada kapur, rumah aku ada tetamu, orang jatuh comel-comel, tengok kena. Isteri Nabi. Tapi begitu Nabi itu, mengapa Nabi itu masih memegang dia, mana imsak? Kerana dia mempunyai kesabaran. Dia boleh, bila perkara itu boleh memudaratkan kita, iman kita, akidah kita, maka kita kena lepaskan. Tetapi kalau kita boleh sabar dan boleh islah itu, maka bergantunglah kepada kita, mengambil pendekatan yang terbaik untuk kebaikan maslahah agama kita. Anak Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku saya, marilah naik atas perahu ayah ni. Tak apa ayah, amo nak naik atas pucuk bukit, tak apa. Zaman tufan Nabi Nuh, boh besar Nabi Nuh, mana ada bukit yang tak ditenggelami oleh air. Masa tu tak tenggelam lagi, tak apalah. Tak apa, kita naik atas bukit ayah, kita tak sini. Anak sendiri, orang lain bersama, mana orang lain bersama dengan kita, anak kita sendiri mau nyalahi, bagaimana? Atas dunia ni, dalam satu kumpulan yang baik itu banyak yang jahatnya. Itu tak boleh nak dibeza-bezakan. Itu dunia. Jangan kita rasa heran, rasa pelik. Itu maksudnya kita kena sabar dan menanganinya dengan cara yang terbaik. Itu sebab dunia ni ialah darul imtihan, negeri untuk imtihan. Di akhirat kelak yang baik bersama orang yang baik, yang jahat start daripada mana yang baik daripada masyar, maknanya yang baik bersama dengan yang baik, yang jahat bersama dengan jahat. Jadi kalau kita sayang kepada orang yang kita sayang di atas dunia, pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, maka sebagaimana kita nak, orang panggil nak masuk syurga, dan kita sayang kepada seseorang, kita nak bersama dengan dia.
Jadi jangan setakat atas dunia saja kita bersama dengan dia ni. Kita juga kena nampak bahasanya inilah nak kepada makna akidah yang mantap ni. Sehingga menyebabkan tindakan-tindakan yang sangat orang panggil nekat ni untuk menyelamatkan manusia. Kalau tidak mana kita ustaz sendiri pun kita melihat manusia duduk dalam keadaan jahil, lalai, kita tak berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan mereka. Sebab apa? Nah, kita tidak nekat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab apa? Kerana tidak cukup orang panggil perasaan kasih sayang kita kepada orang beriman. Allah kasihannya ke dia, duduk dalam keadaan tak semaya boleh cucu lagi, tak sembahyang lagi, nyanyi. Kalau kita kesian kepada dia, selamatkan dia. Kesian kepada dia orang kampung kita ni. Sepatutnya kita dia orang beriman. Dia ada asas dah untuk masuk syurga ni. Tapi bapalah kelakuan dia tu macam orang tidak Islam. Nah, jadi setelah sampai kepada orang panggil kesimpulan ilmu yakin ini, barulah mana Al-Quran itu akan ifadah memberi kesan yang baik kepada maqalatul Rasul. Nah, jadi seperti perkataan Rasul tadi, Nabi menyatakan bahasanya kubur itu satu taman daripada taman syurga. Cuba kita gali. Tidak ada pun baik satu taman, baik satu lubang daripada lubang api neraka ketika mayat sudah ditanam di dalamnya. Kerana itu berlaku pada alam gaib. Kita tidak nampak alam antara kita ni alam syahadah, alam gaib ada dinding, ada hijab. Selagi Allah Taala tak buka hijab, ada juga jaga-jaga. Kadang-kadang Allah Taala buka kepada orang-orang tertentu. Tak kira lah orang baik ke orang jahat ni, Tuhan buka tu ada ibrah dia. Dan itu boleh jadi sebagai suatu pucuk kepada tercetus di dalam hatinya. Allah Ta'ala pancarkan cahaya hidayah umpamanya. Ataupun orang yang soleh juga masih lagi kadang-kadang terperangkap, terbelenggu dengan kesilap-kesilap, kesalahan-kesalahan berterus berlanjutan. Maka Allah Ta'ala nak menyedarkan dia dengan sesuatu perkara. Misalnya Allah Ta'ala bukakan kepada dia sesuatu yang gaib sebelum daripada ni kepada dia, tetapi bukan sentiasa, jaran-jaran, kadang-kadang masa-masa tertentu. Jadi itulah maknanya untuk menyampaikan kita kepada mengenali Allah Ta'ala, ma'rifatullah, dia ada suatu perkara yang lain. Apa dia? Apa barang segala yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu. Daripada ni dalam kaedah ilmu kita, pengajian kita, dia panggil min. Dia terjemah daripada bahasa Arabnya ialah min. Jadi min sini dipanggil min lil bayan. Bayan maksudnya membuat keterangan. Apa dia? Segala yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu, yakni ma'rifatullah itu, daripada segala barang yang bergantung. Daripada tempat, daripada itu kita boleh gantikan dengan ia itu. Itu maka daripada tu iaitu dia panggil min lil bayan. Tu. Daripada segala barang yang bergantung, maksud yang bertakluk, dia terjemah daripada bahasa Arab takluk, sebab itu dia terjemah bergantung. Bahasa Melayu kita yang agak moden sikit, yang lebih mudah kita nak faham, daripada segala perkara yang berkaitan, yang bergantung dengan rusul. Rusul ejaannya tidak ada waw, itu jamak dia, plural dia, maksudnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang berkaitan, yang bergantung dengan Rasul, yakni sifat-sifat Rasul. Tak lain tak bukan ialah sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Rasul. Maka tafriq dia, ni maka ni dipanggil maka tafriq. Setelah kenyataan yang pertama tadi, maka supaya lebih mantap lagi, ataupun yang mana peserta dah biasa dengar saya sebut tahakkuk, supaya lebih tahakkuk lagi, orang panggil pengertian kenyataan tadi, maka dibawakan dengan kaedah ataupun uslub maka tafri'iyah, ataupun dia panggil fa lah, huruf fa. Itu makna dia maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu. Ini adalah usaha untuk nak jaga daripada tersasul kita di dalam memahami, tersasar kita di dalam memahami kenyataan tadi. Jadi tidaklah dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu, nak jaga daripada, boleh jadi ada kemungkinan orang-orang tertentu yang memahami bahasanya mengenal Allah Ta'ala itu dengan makna ini. Jadi dengan sebab itulah penegasan secara tafri'iyah, maka tiadalah dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu mengetahuikan hakikat zatnya subhanahu wa ta'ala. Maknanya
Bukanlah maksud mengenal Allah Ta'ala itu kita tahu hakikat zat Allah Ta'ala itu macam mana. La, tidak sekali-kali begitu. Subhanahu wa ta'ala. Nah, maha suci Allah Ta'ala daripada orang panggil kalau sini musyabahah, nazir, mana misil dengan apa-apa suatu. Nah, mana maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan, dan kerana sesuatu lain daripada Allah Ta'ala pasti ada wa ta'ala, maha tinggi Allah Ta'ala daripada ada penyerupaan. Ada kerana nama zat Allah Ta'ala tu makna tak serupa dengan zat kita. Tidak ada misil, tidak ada syibih, tidak ada nazir. Jadi macam mana nak menggambarkan, macam mana kita nak mengenal zat Allah Ta'ala. Kerana tidak boleh nak ditasawurkan di dalam hati kita, tak boleh nak gambarkan dalam hati kita. Nah, rupa zat Allah Ta'ala kerana tidak ada bandingan. Sesuatu yang boleh ditasawurkan dalam hati, digambarkan, ditaswirkan dalam hati, digambarkan dalam hati ialah perkara yang kita pernah melihat, dan dia ada yang pernah kita dengar, dan dia tu ada bandingannya, ada syibihnya, ada misilnya. Nah, manakala Allah Ta'ala, nah, sebagaimana yang lagi akan kita belajar sifat ketuhanan Allah Ta'ala itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Nah, maka itu menjelaskan kepada kita mengapa kita tidak boleh mengenali hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Memahami sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadith secara tak langsung akan memberi kefahaman kepada kita mengapa kita tidak mampu, mengapa kita tidak boleh untuk nak mengenali hakikat zat Allah Subhanahu wa taala itu macam mana. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafah. Nah, yang lagi akan diterangkan pada tepatnya. Kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baru itu mana ilah dia secara umumnya begini. Nah, tetapi sebalik daripada itu kenapa? Nah, kerana kerana mukhalafah. Dia duduk pada mukhalafah. Kenapa kita tak boleh nak idrak? Bahasanya dia guna idrak, mendapatkan. Sebab itulah tidak idrak itulah idraknya. Itu bahasa yang digunakan oleh maknanya muallif, mana pengarang kita. Maknanya tidak idrak itulah idrak, mana tidak mendapat. Dalam kitab kita pun ada. Nah, ibarat tu. Nah, tidak mendapat tu itulah mendapatnya. Maksud mendapat tu maksudnya kita boleh tahu. Maksud zat Tuhan ni sebagaimana musyrikin Mekah kata daripada daripada itulah mana surah Al-Ikhlas. Mana qul huwallahu ahad sehingga akhirnya ikhlas itu mensucikan Allah Ta'ala daripada ada penyerupaan. Allah Ta'ala tu lepas daripada penyerupaan. Jadi maknanya kalau kata mah itu dia panggil tokoh, makna jisim, benda bertokoh ni itu bukan, tidak boleh difahami Allah Ta'ala tu begitu zatnya, kerana Allah Ta'ala tu bukan begitu. Jadi alasan dia mengapa bukan murad, bukan kehendak perkataan mengenal Allah Ta'ala itu ialah mengenal hakikat zat Allah Ta'ala, kerana tidak dapat mengetahui oleh yang baharu. Yang baharu ni kita lah hadis. Kita makhluk ni dia panggil hadis. Yang baru maksudnya ialah ada mula kejadian sesuatu perkara tu, ada permulaannya. Jadi bila ada permulaan, nama dia baru. Allah Ta'ala tu qadim, akan hakikat yang qadim. Qadim maknanya sedia kala. Sedia kala makna yang sedia kala. Qidam tu sifat. Itu lagi insya-Allah lagi akan datang pada sifat qidam. Kita perkataan itu perlu dibezakan. Qadim tu Allah Ta'ala lah. Allahu qadim. Kita tak boleh kata Allahu qidam. Qidam tu makna sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak qidam. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Kalau kita nak perbetul bahasa. Jadi kalau kita kata Allah qadim, itu betul. Macam kita kata Allahu qadirun atau qadirun, tak boleh kata Allah tu qudratun, Allah Ta'ala tu qudrat. Macam mana Allah Ta'ala qudrat? Qudrat tu sifat Allah Ta'ala. Bukan zat Allah Ta'ala. Jadi kita kena kata Allah Ta'ala tu qadir, yang kuasa, ataupun zu qudrah, ataupun lillahi qudratun, bagi Allah Ta'ala ada qudrah. Jadi qadim itu ialah Allah Ta'ala zatnya. Qidam itu ialah sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Bukan murad, bukan kehendak perkataan mengenal Allah Ta'ala itu mengetahui hakikat zatnya, kerana tak dapat mengetahui oleh yang baru akan hakikat yang qadim. Maksud kita yang baru ni tidak akan dapat idrak. Makna tidak akan mendapat. Tidak mendapat itulah yang mendapatnya. Kalau kita boleh royak, kita boleh bagi tahu Allah Ta'ala ni ada dulu masa kita duduk belajar di Pondok Sukan Durian, makna Tok Guru pernah cerita ada ni ajaran-ajaran yang tersasar inilah.
Bila dia tu mengatik lama-lama dia nampak Tuhan, dia kata nah, mata Tuhan tu besar besing, besing jeluk tu, dia kata nah. Jadi selagi kita boleh mengkaifiatkan Allah Ta'ala dengan tata cara, dengan kaifiat makhluk, maka itu bukan. Nah, Allah Ta'ala tu tak boleh nak ditakayufkan. Takyif itu makna kaifah, makna kaifiat, makna tata cara. Sebab kaifiat Allah Ta'ala tu berbeza dengan kaifiat kita manusia. Macam mana boleh ditakyifkan dia, dikaifiatkan dia? Tak boleh. Nah, jadi tidak mendapat itu ialah mendapat. Itu insya-Allah lagi akan datanglah. Maka tafriqnya mengenal hak tadi barang yang bergantung dengan Rasul itu di bawah sana dia akan huraikan lebih detail. Maka mengenal dan mengetahui itu jazam. Sekarang muallif kita nak ta'arifkan apa makna ma'rifah yang diguna pakai di dalam ilmu aqidatut tauhid. Tidak menafikan di sana ada makna makrifah tu yang ada beza sedikit di dalam ilmu yang lain. Jadi makna misalnya dalam ilmu tasawuf, kerana tarik makrifahnya itu berbeza. Matlamat sama. Dia ilmu aqidatut tauhid, ilmu tasawuf matlamat saja sama, itu ma'rifatullah. Cuma tarik dia tu berbeza, tak samalah. Maka setiap orang itu dia kena tempuh ilmu akidah tauhid dulu. Apa yang berlaku sekarang, orang-orang awam, para juhala, orang-orang jahil, dia begitu tertarik dengan ulasan-ulasan dalam kitab-kitab tasawuf yang tinggi-tinggi. Terlepas kepada orang awam, kenyataan, ibarat-ibarat ahli-ahli sufi. Yang mereka tidak memahami istilah-istilah ahli sufi. Akhirnya mereka memakaikan makna istilah ahli sufi itu dengan makna yang biasa-biasa. Maka dia jadi fasad, rosak dan jadi fitnah. Contohnya dalam akidah tauhid, bila kita kata musyahadah, maksudnya tengok dengan mata lenda. Mata lenda ni mata kepala. Mata kepala bahasa Kelantan dia panggil mata lenda. Tengok dengan mata lenda dengan mata kepala, itu musyahadah dalam ilmu akidah tauhid. Tapi kalau dalam tasawuf, musyahadahnya makna yang lain. Musyahadah itu merujuk kepada zauq, dapat merasai. Pengenalan itu ialah bizauq. Jadi kita orang awam tu jangan gopoh-gapoh. Jangan terlalu gopoh-gapoh, tertarik dengan ibarat-ibarat yang berbentuk falsafah orang panggil dalam ilmu tasawuf. Jadi itu yang menyebabkan sebab dilihatkan pernyataan itu begitu sangat mudah. Padahal untuk mencapai itu suatu jalan yang sangat susah. Lebih susah daripada jalan yang kita tempuhi melalui ilmu akidah tauhid ini. Tapi begitulah manusia, dia tertarik kepada samarahnya, buah-buahnya, maksudnya menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang luar biasa. Itu yang begitu punca kepada tertarik hati orang. Maksudnya dengan karamat nak jadi orang keramat katanya. Misalnya kadang-kadang orang itu makna beramal itu kerana nak jadi amalan untuk menguat, jadi gagah. Jadi gagah tu kerana selama ini dia tu menjadi mansubuli orang. Jadi dia nak sesuatu perkara untuk membalas kejahatan mereka itu. Jadi dia ada orang bagi tahu ada amalan zikir mana kita akan jadi gagah. Jadi dia tertarik. Semua itu makna kita berzikir dia bukan untuk itu. Perkara-perkara itu menjadi dia panggil penyakit-penyakit kepada ikhlas. Bila kita belajar ilmu akidah tauhid, mana belajar ilmu tasawuf. Baiklah, sekarang mu'alif kita nak memperkenalkan, nak ta'arufkan, makna ta'arifkan kepada kita apa makna mengenal, dan dalam bahasa Arabnya ialah makrifah. Dan mengenal dan mengetahui itu, maka isyarat kepada makna mengenal dan mengetahui itu adalah maknanya bersamaan maknanya di dalam ilmu ini. Di dalam ilmu akidah tauhid. Maka mengenal dan mengetahui itu ialah jazam. Nama satu sekali dia kena ada benda-benda point kena ada dalam makrifah itu. Bila sempurna segala dia punya juzuk-juzuk yang ada, yang sepatut ada dalam makna makrifah itu, barulah sempurna makrifah itu, barulah kita dipanggil sebagai mengenal. Jadi dan mengenal dan mengetahui itu ialah jazam. Apa makna jazam? Jazam makna dia putus hati kita. Putus ni maknanya kalau ibaratkan tidak gogek. Kalau tiang yang ditanam itu tidak bergerak. Mana tetap mantap. Putus hati kita ni dipanggil jazam. Jazam ni maknanya hati kita tidak berbelah bahagi. Berbelah bahagi ataupun dipanggil dalam makna ada raib,
ada taradud berpergi mari. Sekejap begitu macam mana awak ni nak pergi ke tidak? Nak pergi. Tahu nah tu jadi tidak putus. Tidak. Jazam itu maknanya tetap. Putus. Nah, putus hati kita, jazam hati kita. Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dia taswirkan makna jazam itu bagaimana. Dia buat contoh begini. Misalnya dia kata dia buat contoh ini misalnya Imam Ghazali buat. Tentang jazam ini tak kira lah apa yang dipegang, yang difahami oleh seorang itu mana betul ke tidak, mana betul benar ataupun batil, tak kira. Asalkan seseorang itu dia pegang dengan kemah keming, nama dia jazam. Al-Imam Ghazali dia buat contoh misalnya makna dia kata ada dua orang berada di satu masjid. Imam Ghazali kata A, dia buat contoh A kata kepada B. Dia kata A kata kepada B, dia buat contoh 2 tambah 2 ialah 5. Buat contoh 5. Lalu B kata tak betul, salah, mana boleh 2 tambah 2 5. Malaikat ada satu cara pengiraan yang tertentu. Itu dia panggil al-ghas, teka-teki, itu lain. Ini berbicara tentang yang hakikatnya bagaimana. 2 tambah 2 ialah 5, dia kata. A kata, B kata tak betul, salah. 2 tambah 2 ialah 4. Itu pegangnya dia. Dia hisap pun dipanggil pegangnya juga, tapi bukan pegangnya ketuhanan, kerasulan, bukan pegangnya agama. Sesuatu benda yang kita simpul dalam hati. 2 tambah 2 daripada kecil lagi kita sudah tahu ialah 4. Tiba-tiba si A ni dia kata kepada B 2 tambah 2 adalah 4. Jadi B menafikan, dia kata 5. 4 5. Baiklah. Kalau kamu tak percaya 2 campur tambah 2 ialah 4, sekarang saya akan tukarkan tiang masjid tu, tiang kayu tu menjadi emas. Lalu pun dia tunjuk kepada, dia pun bacalah japi sikit-sikit, maka tiang kayu saat ini tu bertukar kepada jadi emas. Maka kalau B saat ini dengan sebab berlaku perkara yang luar biasa itu, maknanya dia pun tukar pendirian. Oh, dia kata betul 2 tambah 2 ialah 4. Bermakna dia tidak jazam lagi. Orang yang jazam dengan suatu perkara tak kira lah. Sebab manusia ni dia begitu sangat terkesan dengan benda yang luar biasa. Kita boleh tukar. Tak sah kata orang panggil perkara yang luar biasa. Satu cara untuk menukar pendirian manusia ialah dengan cara memomokkan dia. Dia ada satu cerita. Ni kita akhiri dengan cerita ni. Ada satu orang dia heret kambing, dia tutung kambing. Dia nak pergi jual kambing tu. Lalu kalau zaman sekarang ni budak-budak panggil pereng. Dia pakat 10 orang. Dia berkomparasi makna 10 orang kita khenak kepada ni sianu ni. Jadi dengan cara nak supaya dia ni jadi bangun, jadi keliru dia ayat kambing nak pergi jual. Jadi orang yang pertama yang bertemu dengan dia kata, mak, mu nak pergi mana ni bawa bak budak ewek anjing. Jadi kata mamak saat ni dia kata, anjing apa ni? Kambing ni. Tak kenal anjing, tak boleh nak biasa anjing. Apa buat demo? Tidak, anjing tu demo duk ewek tu. Jadi lepas pada tu berlalu dah. Orang panggil mamak saat ni, kita kata bi makna mamak ni. Tapi dia dah mula, bapa kata anjing, ni kambing ni. Lalu dia berjumpa dengan orang yang kedua juga kata macam sani juga. Dia kata, awak bawa heret anjing ni nak pergi ke mana? Anjing apa dia? Saya heret kambing ni. Orang ketiga pun lagu tu juga. Orang kelima, siapa kelima? Dia dah mula dah. Orang Kelantan panggil ugah, mula dah bergoncang. Mana dia mula, macam anjing, ada tanduk, ada janggut. Anjing tak ada tanduk, kambing ni. Tapi dia sudah mula dah tergugah dah pegangan dia. Siapa kau orang yang ketujuh, siapa orang ke-8, dia dah Allah, anjing sungguh dah pegang. Aku selalu pernah mata kau ni. Bila sampai kepada orang yang ke-10 begitulah juga. Akhirnya dia pun, oh ya Allah, apa dia mau bawa anjing ni? Tahu tak tahu apa tujuan bawa anjing. Dia pun ingat anjing sungguh dah. Bila sapa kepada orang lain suku Sakak yang tidak berpakat nak peren dia saat itu, jadi orang tu tanya, mak, mau nak gimana ni heret kambing? Bukan kambing ni, anjing. Dia sendiri pula yang mengatakan anjing. Itu cara orang dia panggil apa?
makna boleh tukarkan pandangan orang. Nah, kambing anjing itu dia panggil benda yang objektif panggil. Macam mana boleh bertukar? Kalau benda yang berbentuk yang cantik, hodoh tu boleh. Kita tak boleh menyalahkan orang yang munafik. Misalnya kereta, duk balas kereta, comel, hodoh. Bagi dia cantik, nak buat mana? Nah, dia kata kereta juara tu comel. Oh, saya suka juara. Tak ada dah, tak ada atas jalan raya. Kereta juara ni, comel betul dia ni. Comel apa kotak lah gitu ni. Weh lah dia ni pada pandangan ni comel ni. Kita tak boleh marah kepada dia sebab itu perkara yang orang panggil subjektif ataupun orang panggil nisbiyah. Nah, setiap orang itu mana melihat itu nih, kerana dia melihat daripada satu sisi yang berbeza daripada orang lain. Jadi ini nampak comel. Nah, kalau kita kata kereta-kereta berbentuk sport begitu, orang tua kata oh hodoh. Orang tua kata hodoh, budak-budak suka. Nah, dia kereta-kereta pun dia ada transformasi, orang panggil perubahan. Mana dia punya design dia kadang-kadang comel. Lepas comel tu dia design lain, jadi hodoh semua budak. Nah, tapi itu bergantung kepada pandangan kita masing-masing. Tetapi sesuatu yang telah nyata ini kitab ni kita nak kata ni itu kipas, itu kita nak kata tu benda lain tak boleh sebab itu benda yang nyata dah begitu. Tapi begitulah manusia itu nak ayat kata jazam ini maksudnya kita pegang kemas keming ini bahasa surat tak tahu lah guna kedok. Kalau bahasa Kelantan kemah keming, pegang tu maksudnya tak lepas. Seumpama orang yang memegang bara api makna dia tak lepas. Itu seorang yang sangat nekat. Seorang yang nekat itu dia sanggup melalui apapun. Jadi jazam begitu. Jadi ciri-ciri makrifah itu dia kena ada jazam. Jadi apa yang kita pegang itu kalau masih lagi gok-gek kata orang Kelantan. Gok-gek ni makna bergeruk, boleh. Maknanya tak kemah lagi. Tidak mantap lagi, itu tidak nama jazam. Orang Kristian mereka menjazamkan innallaha thalithu thalatha. Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala itu adalah salah satu daripada oknum kepribadian, daripada 3 oknum kepribadian Tuhan. Tuhan ini dia ada dalam pelbagai versi kata. Dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai keadaan. Ada 3. Sebab itu dipanggil dia akidah Trinity. Tapi orang Kristian saya sekarang dia menafik. Mereka juga adalah akidah tauhid. Mereka dengan auta-auta mereka. Jadi orang Kristian dia i'tiqad dia apa yang mereka pegang yang mereka jazam itu tu mana kita nak orang yang sudah menjazam satu perkara kita nak ubah tu payah. Sebab itu untuk berdakwah kepada orang yang mempunyai akidah yang tidak mantap seperti orang-orang pribumi yang makna dia tidak ada akidah dia berdasar kepada kejadian alam ini, maka mudah sebabnya makna akidah mereka tu rapuh. Tapi kalau orang sudah begitu sangat jazam dengan suatu akidah seperti Kristian apa tu payah. Jadi nomor satu sekali yang dikatakan mengenal itu mestilah ada unsur al-jazmu. Kita berhenti sekat tu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabirin wa tabatas sidqin wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Ana lorak sikit ni di atas sekolah ini aja.